Dia dengar kawan dia cakap je tu, dia pandang. Dia nampak pula benda yang berdiri tadi tu sedang menyangkung betul-betul dekat sebelah kawan dia. Dia gelarkan dalam tu kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka, nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasalah, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get coffee, jom aku story. Jelmaan kanak-kanak misteri. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Dia. Yang mana Dia ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia dan juga kakak dia pernah alami sewaktu dia berada di sebuah rumah yang terletak di Kelang Selangor. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dia bagi tahu kisah ni berlaku dah lama, tahun 2013, dan pada waktu tu dia ni baru saja mendirikan rumah tangga bersama dengan suami dia. Tahu. Dan dia ni waktu tu umur dia 20 tahun dan umur suami dia pula adalah 32 tahun. Kira jarak antara mereka ni 12 tahun lah kan. Pada awal perkenalan mereka ni banyak mendapat tentangan daripada keluarga si Dia ni. Yang mana keluarga dia kata dia ni terlalu muda kan, lelaki tu terlalu berumur lah, macam-macam lah. Dan ramai juga ahli keluarga dia yang mengatakan dia ni boleh lagi sambung belajar sebab usia dia masih muda kan. Dan dipendekkan cerita, dia orang punya jodoh ni panjang lah kan. Dia orang pun mendirikan rumah tangga pada tahun 2013 tu. Suami dia memang dah siap-siap beli sebuah rumah tau, yang mana rumah ni terletak di Kelang Selangor. Sepanjang suami dia bekerja ni, memang suami dah beli rumah, dah beli perkakas barangan dalam rumah. Kira dia masuk dalam rumah ni cuci kaki je lah. Penuh barang dah dalam rumah tu. Rezeki si Dia ni lah. Okey, pernah berlaku satu malam. Yang mana suami dia ni suami dia ni bekerja sebagai pemandu lori trailer tau. Dan jarang-jarang lah dia dekat rumah sebab ada trip hantar barang ke sana, hantar barang ke sini, macam tu. Dan pada paginya, kakak si Dia ni telefon. Telefon si Dia ni, yang mana dia kata dia nak datang rumah lah melawat adik dia kan, ataupun si Dia ni. Yelah, Dia ni kahwin muda, jadi memang sering rumah dia ni dikunjungi oleh kakak dia. Kadang-kadang mak dia datang, mak dia pun datang dengan kakak dia tau. Sajalah nak tengok si Dia ni. Dia ni pun cakap dengan kakak dia, kakak duduklah lama sikit dekat sini, lagipun abang tak ada 2 hari, dia kata macam tu. Lah, iya ke? Dia ada trip hantar barang dekat mana lah kan, dia bagi tahu kakak dia. Dan kakak dia kata, nantilah kejap lagi akak bagi tahu balik sebab akak kena tanya suami akak dulu. Okey, selang beberapa waktu kakak dia telefon, yang mana kakak dia bagi tahu yang boleh lah suami kakak dia ni bagi tidur rumah dia.
Okey, malam pun menjelma, yang mana dia dah siap masak apa semua. Kakak dia pun sampai bersama dengan 2 orang anak kakak dia. Yang mana anak kakak dia ni, seorang berusia 4 tahun, seorang lagi berusia 8 tahun. Dan malam tu rumah dia memang boleh dikatakan riuh lah, ada budak-budak kan. Dan anak kakak dia ni ada bawa sebiji bola tau. Yang mana bola ni adalah bola belon lah, bola budak-budak tu kan. Tendang lah main dalam rumah. Si Dia ni pula berbual dengan kakak dia di ruang tamu. Rancak lah borak apa semua kan. Okey, pada malam tu lebih kurang pukul 10 lebih macam tu. Ni dia cakap lah, anak saudara dia yang berusia 4 tahun ni bermain bola ni di bahagian bilik belakang. Yang mana bilik di rumah tu ada 3 tau. Dan 1 bilik air. Okey, 2 bilik yang pertama ni, 1 bilik dia dengan suami dia lah. Yang kedua adalah bilik tetamu. Memang dia orang dah kemas-kemas untuk si kakak dia ni tidur. Bilik belakang pula dikatakan tempat penyimpanan barang suami si Dia ni. Mana suami dia ni adalah seorang kaki pancing. Jadi adalah barang-barang mancing ke apa kat belakang tu kan. Anak saudara dia yang berusia 4 tahun ni sedang main dekat bilik belakang tau. Tendang bola masuk dalam bilik, lepas tu bola tu tendang balik keluar. Macam tu lah ceritanya. Okey, jadi si Dia ni pandang, oh anak saudara dia main dekat bilik belakang, macam tu lah. Dan jam waktu tu dah pukul 10 lebih. Jadi kakak si Dia ni cakap dengan anak dia, dah nak dekat pukul 11 dah ni. Tidur-tidur, asyik main je budak-budak ni, macam tu kan. Dia pun cakap dengan kakak dia, alah tak apalah kak, biarlah budak-budak ni main. Dah pukul 11 dia, bukannya pukul 9. Kalau pukul 9 kak tak kisah. Dah, masuk tidur. Dia cakap macam tu. Dia panggil lah anak dia kan. Dia panggil anak dia. Anak dia yang berusia 4 tahun ni keluar daripada orang kata belakang ni ke bahagian depan. Masuklah ke dalam bilik tetamu ni. Dan bila masuk ke dalam bilik tetamu ni, Dia dengan kakak dia nampak yang mana dalam bilik tetamu ni dah ada anak kakak dia yang berusia 8 tahun tu sedang tidur dekat dalam bilik. Sedang tidur kat dalam bilik tau. Si Dia ni mula dia yang perasan dulu. Dia kata, kenapa kalau si abangnya tidur, macam mana adik dia boleh main dekat bilik belakang kan? Maknanya tendang bola masuk dalam bilik dan kemudian bola tu keluar balik. Macam ada orang yang tendang. Faham tak? Adik dia, maknanya anak saudara dia yang usia 4 tahun ni duduk dekat luar depan pintu je. Tendang bola tu masuk dalam bilik, bola tu keluar balik, tendang balik. Dia pun tendang balik. Lepas tu dia gelak-gelak berbual, macam berbual dengan seseorang. Pada waktu ni dia dah perasan, tapi kakak dia tak perasan. Kakak dia pun keluar balik. Lepas anak dia yang berusia 4 tahun ni tidur, kakak dia duduk depan balik. Dia pun sambunglah berbual dengan kakak dia. Dan kemudian dia ni dah rasa macam heran lah kan. Dia nak cakap dengan kakak dia, tapi dia ambil keputusan untuk just berdiam je lah. Okey, bola anak saudara dia ni pada waktu tu berada di dalam bilik belakang lah. Okey, dia orang pun berbual. Entah macam mana selang beberapa waktu, bola ini seakan-akan dibaling daripada dalam bilik belakang ni. Yang mana bola ni dia tulis dalam email yang mana bola tu seakan-akan dibaling dan melantun. Tahu, menyebabkan si Dia ni dengan kakak dia terkejut. Macam, Dia, siapa kat bilik belakang? Dia cakap macam tu. Entah kak, tak rasanya tak ada orang. Dia cakap macam tu. Kakak dia pun bangun, pergi ke arah dapur. Dia ikuti Dia lah daripada belakang. Dia tengok dalam bilik tu gelap. Dan bola ni masih lagi melantun. Melantun perlahan lah. Waktu ni dia orang kata, lah, siapa pula kan, kalau bola ni bergolek ke, mungkinlah kita boleh fikir angin kot. Tapi kipas pun waktu tu tak dibuka lah. Jadi Dia ni kata, okey lah, tak apalah. Dia just tutup lampu dapur. Waktu tu gelap lah, bahagian dapur dengan bilik belakang ni kira gelap. Dia orang pun duduk balik kat depan, diam seketika. Macam sunyi pula suasana pada waktu tu tau. Dan kemudian dia orang sambung balik berbual. Berbual, kakak dia tanyalah pada si Dia ni, ada ke berlaku apa-apa gangguan lah kan dalam rumah ni sepanjang kau duduk rumah ni? Tak ada pula kak, sepanjang saya tinggal sini okey je. Lagipun rumah ni abang memang dah cakap, waktu dia kerja dulu bawa lori, memang rumah ni kebanyakannya kosong lah kan. Bila si abang pula dah, suami si Dia ni tak ada trip, barulah dia balik malam kan, tidur, lepas tu pergi kerja balik. Kalau ada trip dia tak ada lah kan. Jadi okey lah, tak apa. Dia orang berbual, berpindah ke topik yang lain. Berbual lagi. Tiba-tiba kakak kepada si Dia ni tiba-tiba pandang ke arah dapur dan kemudian dia cakap, Astaghfirullahalazim, Dia, kau nampak tak? Dia cakap macam tu. Dia ni dia tak nampak apa-apa tau. Dia terus pandang ke bahagian dapur. Dan kemudian dia kata, kenapa kak? Kau nampak tak tadi kat dapur? Dia kata macam tu.
Lah kak, nampak apa? Kak jangan takut dengan saya. Bukan, tadi dekat bahagian almari kat dapur kau tu, kan, macam ada budak menjengah. Dia kata macam tu. Tapi bila akak tengok, terus dia macam menyorok tau. Dia cakap macam tu. Oh, waktu ni dua-dua meremang ulu rumah. Dia kata dia pun meremang, kakak dia pun meremang. Dia ni beranikan diri bangun daripada duduk dia ni, terus pergi ke bahagian dapur dan kemudian pergilah kat bahagian lemari ni. Lemari ni tepi dia betul-betul orang kata pintu untuk masuk ke bilik belakang. Bila si dia ni tengok memang tak ada apa-apa, dia terus tutup pintu bilik belakang ni. Dan gangguan itu habis kat situ je lah. Malam tu tak ada lagi gangguan apa. Dia ni kata dia tidur dekat bilik dia, kakak dia tidur dengan anak-anak dia lah. Dan selepas daripada hari itu, dia bagi tahu suami dia tahu yang mana, bang, gangguan seram yang berlaku lah pada malam tu. Suami dia pun ambil keputusan untuk orang kata berusahakan lah kan, mengaji ke dalam bilik tu, solat dalam bilik tu. Dan selepas daripada tu, tiada lagi gangguan yang berlaku. Entah datang daripada mana punca, ataupun memang rumah tu dah lama benda tu menumpang ke, itu dia tak pastilah. Tapi waktu bola itu dibaling daripada dalam bilik belakang ni, dia dengan kakak dia dua-dua memang terkejut. Macam kita tengah berbual kan, tengah berbual berdua, tiba-tiba senyap ni, bup ada bola melancam dibaling, melantun kan. Siapa tak terkejut? Tapi mujurlah dia ni tak nampak apa-apa, cuma kakak dia nampak. Kakak dia kata, "Astaghfirullahaladzim, dia, kau nampak tak?" Dia cakap macam tu. Rupanya kakak dia nampak dekat bahagian dapur. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu dia. Gangguan mendiang Datuk. Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama VJ. Bukan nama sebenar Yang mana VJ ni bagi tahu dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami selepas saja mendiang atuk dia tiada ataupun matilah, senang cerita kan. Dan kisah ini berlaku dah lama. Pada waktu tu umur VJ ni dalam 6 ke 7 tahun. Dia tulis dalam email lah. Dia kata dia tak ingat 6 ataupun 7 tahun macam tu. Dan pada waktu tu dia kata yang tinggal dengan dia satu rumah ni adalah adik dia 2 orang. Dan kemudian ada mak ayah dia lah, mak ayah dia dengan atuk dengan nenek dia. Jadi bila mendiang atuk dia mati apa semua memang dalam keadaan berduka lah pada waktu tu. Adalah proses orang kata memberi penghormatan yang terakhir, dan kemudian ada keranda dalam rumah apa semua. Memang itu memang berlaku lah dekat rumah dia. Dan dipendekkan cerita, atuk dia pun dah dibakar apa semua, tinggallah nenek dia je seorang. Kisah ni berlaku satu malam yang mana dekat rumah dia ni, dikatakan betul-betul dekat kawasan TV ni, ada satu kerusi malas milik atuk dia. Itu adalah kerusi favourite lah waktu atuk dia tengah sakit kan. Tak banyak berjalan, duduk situ sambil goyang ni, sambil tu tengok TV dengan cucu, dengan anak dia lah. Dan malam tu dia tengah tidur dengan nenek dia dekat dalam bilik dia sebenarnya. Dan kemudian dikatakan nenek dia ni tidur macam tidur mati tau. Jadi dia bangun, dia kejut nenek dia. Kejut nenek dia tak bangun. Sebab dia nak pergi ke tandas pada waktu tu. Nak tak nak, dia terpaksalah pergi seorang diri. Dan diceritakan juga tandas dekat rumah dia ni ataupun tandas tu tak jauh daripada bilik dia, hanya beberapa langkah saja. Cuma sebab dia kecil lagi waktu tu, dia nak suruh lah nenek dia teman. Okey, dia pun turun daripada katil, pergi ke arah pintu, buka. Dan kemudian bila keluar saja daripada bilik, gambaran yang dia bagi di sebelah kanan ni adalah kawasan ruang tamu. Lepas tu sebelah kiri pula adalah satu jalan untuk masuk ke bahagian dapur. Betul-betul dekat tepi dapur tu ada pintu bilik air. Jadi dia pun mulalah berjalan untuk keluar lah daripada bilik tu. Bila dia keluar je, anak mata dia perasan yang kerusi malas atuk dia ni seakan-akan sedang berhayun dengan sendiri. Menyebabkan dia berhenti dan kemudian dia pandang ke arah kerusi tu tau. Dia pandang ke arah kerusi tu dan kemudian dia tengok kerusi tu bergoyang. Tapi dia tak nampak apa-apa lah dekat atas kerusi tu. Menyebabkan dia kata, oh tak apalah. Dia pun jalan, pergilah ke tandas. Pergi ke tandas, buang air kecil apa semua kan. Dia pun keluar daripada bilik air, nak menuju ke bilik nenek dia ni kan. Bila dia nak masuk je, dia kata waktu dia nak jalan ni,
dia nampak betul-betul waktu tu kerusi ni betul-betul dekat depan dia. Dia nampak dekat atas kerusi tu, kerusi ni dah diam atas kerusi tu macam ada satu jelmaan susuk tubuh seakan-akan macam mendiang atuk dia. Menyebabkan Vijay ni tercegat dekat situ. Tercegat dan kemudian dia pandang. Ni macam atuk. Dia kata macam tu kan, dalam hatilah. Dia tengok lama kelamaan, dia cuba berjalan semakin dekat tau. Atuk, dia cakap macam tu. Bila dia semakin dekat, dia kata atuk dia dalam keadaan tengah duduk ni, pandang ke bawah, tiba-tiba pandang ke arah dia. Muka atuk dia pada waktu tu, memang muka atuk dia dalam keadaan yang pucat, tetapi bola mata ni tak ada. Bola mata tu tak ada. Dan kemudian wajah tu seakan-akan macam senyum ke arah dia tau. Menyebabkan dia kata dia menangis menjerit dekat situ. Nenek dia pun bangun. Nenek dia bangun, buka lampu bilik, keluar daripada bilik kan, pergi ke arah dia. Dan kemudian nampak mak dengan ayah dia turun daripada tangga. Turun daripada tangga seolah-olah macam tengok ke arah dia lah. Dan kemudian dia peluk Vijay ni. Vijay ni kata atuk dekat situ, atuk dekat situ. Dia tunjuk kerusi malas tu. Semua orang pada waktu tu macam cemas lah. Apa yang si Vijay ni nampak kan. Dan kemudian mak dia bawa dia naik ke atas, tidur dengan mak dia lah. Sebab bilik Vijay ni sebenarnya dekat atas. Tapi sebabkan dia nak teman nenek dia tidur dekat bawah, tu yang dia tidur kat bilik nenek dia tu. Selepas daripada malam tu, memang tak ada apa-apa gangguan. Sebab dia tak adalah terjaga lagi waktu malam kan. Bila dia tidur kat atas, dekat atas memang ada satu bilik air. Jadi dia tinggal pergi daripada bilik tu, teruslah pergi bilik air kan. Itulah satu gangguan yang diceritakan berlaku kepada Vijay ni. Seram juga Penampakan pocong di taman perumahan. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Yang mana kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Hakimi. Yang mana Hakimi ini nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami. Yang mana pada waktu tu, satu taman perumahan dia ni kecoh dengan gangguan satu makhluk yang bernama pocong. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Hakimi bagi tahu dia ni tinggal di area Padang Jawa. Tahu, di sebuah taman perumahan lah, senang cerita, rumah teres. Okey, dekat rumah dia ni, di bahagian depan lah, macam laman depan sebelah betul-betul sebelah parking kereta ni, dia memang dah sediakan bukan satu lah, macam beberapa kerusi batu dan kemudian ada meja batu bulat tau. Kat sini dia akan duduk. Kebiasaannya malam dia akan duduk situ untuk smoking dan sebagainya lah. Dia bukan jenis smoking dalam rumah. Jadi setiap kali dia nak smoking, waktu malam dia akan keluar kat depan ni. Pernah berlega lah cerita di mulut-mulut penduduk taman tu, yang mana ada gangguan penampakan makhluk pocong dekat area taman perumahan ni. Tapi si Hakimi ni secara personally dia tak pernah nampak. Tak pernah orang kata kelibat-kelibat pun dia tak pernah nampak lah, senang cerita. So dia macam boleh dengar je lah benda tu, dia tak percaya. Dan rumah si Hakimi ni dikatakan di bahagian depan pintu utama ni dengan bahagian pintu belakang. Pintu belakang rumah dia memang dah siap pasang satu CCTV. Atau yang boleh, dia kata 360, boleh bergerak lah kan. Sekiranya ada pergerakan di dalam kamera ini akan detect. Akan detect dan akan masuklah notification dekat telefon dia. Ini apa yang ditulis Okey, jadi pernah berlaku satu malam, yang mana pada malam tu dia tengah duduk kat luar lah, ambil angin kan, mungkin smoking macam tu lah. Dia tengah duduk, jam waktu tu lebih kurang pukul 10 macam tu. Dan dia bercadang lepas dia habis smoking, dia akan masuk dalam, bersedia untuk tidur lah. Dia tengah duduk kat luar ni seorang dengan secawan air kan. Duduk, tiba-tiba anak jiran dia terdengar anak jiran dia di rumah sebelah macam menangis tau. Menangis, wah, menangis macam meraung. Dan kemudian dia nampak dekat bahagian sliding rumah jiran dia ni macam diselak. Dan kemudian tertutup. Tertutup macam tu tau. Dia tak nampak lah siapa yang selak. So dia kata, kenapa lah tu kan. Okay lah, tak apa. Selang beberapa waktu bulu roma dia meremang. Bulu roma dia meremang tau. Menyebabkan dia tu, kenapa ni bulu roma tengkuk dia meremang. Tak apa, dia habiskan air dan kemudian dia terus
masuk ke dalam rumah. Okey, habis kat situ je cerita malam tu tau. Yang mana selepas daripada hari tu, dia berbual dengan jiran dia tau. Berbual dengan jiran dia apa semua, dan jiran dia kata, "Weh, betul lah gangguan apa orang kata makhluk pocong ni kan memang ada." Lah, ya ada lagi cerita ni, aku ingat dah habis. "Kau nampak kat mana?" Dia kata, "Hari tu malam anak aku main dalam rumah. Lepas tu tiba-tiba anak aku menangis. Anak aku duduk dekat betul-betul dekat area orang kata sliding door tau. Lepas tu anak dia menangis, tunjuk dekat luar." Menyebabkan jiran si Hakimi ni, dia terus selak langsir ni, dan kemudian dia nampak betul-betul dekat depan pagar depan. Depan pagar depan, grill besar dekat depan ni, berdiri macam satu susuk tubuh berbentuk pocong ni tadi. Menyebabkan dia nampak, astagfirullahalazim, dia tutup terus. Orang kata tirai ni, bawa anak dia naiklah ke atas kan untuk tidur. Dan kemudian dia kata anak dia menangis tak henti-henti tau malam tu. Dia tak tahu kenapa. Baca ayat apa semua, baru anak dia tenang sikit kan, bagi minum air apa semua. Okey, si Hakimi pula dia kata, "Lah, malam tu anak kau nampak tu, pocong tu, bukan anak aku je, aku pun nampak. Memang betul-betul kelibat tu macam betul-betul kat depan grill tau. Grill depan rumah ni," dia kata macam tu. Sebenarnya malam tu aku ada kat luar, kau tak silap aku," dia kata macam tu. Ya ke? Kau tak nampak?" "Entah, aku tak nampak pula," dia cakap macam tu. Okey lah, tak apa. Perbualan tu habis kat situ. Kira topik tu habis kat situ lah. Dan kemudian dia berbual tentang topik lain. Balik saja dia ke rumah. Balik je dia kat rumah. Dia kata dia terfikir. Lepas je langsir tu tertutup, selang beberapa waktu, bulu roma dia meremang. Betul tak? Jadi dia ingat benda tu. So dia kata, lah, kan lepas tu bulu roma aku meremang. Ke benda tu ada, memang betul ada kat situ kan. Menyebabkan si Hakim ni dia kata, kalau gerakkan CCTV depan pintu utama ni, boleh nampak lah depan pagar rumah sebelah ni. So dia pun buka lah orang kata application yang ada dekat telefon dia. Dia check balik, ada tak rakaman CCTV pada malam tu. Dan kemudian ada. Dia cepatkan sampailah orang kata waktu dia duduk dekat luar ni. Okey, dia tak nampak apa-apa tau pada mulanya. Tiba-tiba dia ke depan. Kamera ni seakan-akan macam gelap, blank, tak nampak apa-apa. Dan kemudian bila ada balik gambar dekat skrin dia ni, dia nampak betul-betul dekat sebelah dia. Dia tengah duduk ni minum air, sebelah dia betul-betul berdiri satu susuk tubuh yang kita gelar sebagai pocong ni tadi. Benda tu berdiri betul-betul sebelah dia. Dia nampak seakan-akan macam, dia kata macam bentuk, memang bentuk pocong tu, tapi macam asap. Macam asap. Betul tu dia tak berapa jelas. Tapi bila dia pause, dia tengok, betul lah, memang bentuk pocong tu berada kat sebelah dia. Patutlah pada waktu tu bulu roma dia meremang. Dan alhamdulillah lah benda tu tak ikut dia masuk dalam ke, anak dia pula meracau ke, tak ada. Tapi dia kata part yang menyeramkan adalah waktu dia tengok lah rakaman CCTV tu. Sebab malam tu dia hanya meremang je kan, dan kemudian dia masuk dalam rumah. Tapi waktu dia tengok tu, dia kata, "Ya Allah, benda tu betul-betul sebelah aku punya." Macam tu tau. Barulah dia percaya yang mana ada gangguan tu. Dia kata tak tahu apa punca gangguan itu, dia tak tahu. Tiba-tiba je macam kecoh dekat taman dia ni, penampakan hantu bungkus ni tadi ataupun pocong. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hakimi. Siapa buka TV? Kisah seram kita yang keempat ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Akif. Yang mana Akif ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan juga yang pernah berlaku kepada diri dia sewaktu dia tinggal di sebuah rumah yang terletak di Malim Mawar. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Akif bagi tahu memang rumah tu rumah dia lah, dan dia tinggal pula bertiga. Dia, isteri dia dan juga adik ipar dia, yang mana adik isteri dia lah. Adik isteri dia ni sedang belajar pada waktu tu, dan tempat belajar dia tak jauh daripada rumah si Akif ni. Jadi dia orang tinggal, adik ipar dia ni tinggal dengan dia lah. Adik ipar dia ada satu habit tau, ataupun ada satu orang kata kebiasaan, keluar malam.
Naik motor entah pergi mana kan, balik awal pagi macam tu. Puas jugalah dia tegur adik ipar dia ni, tapi adik ipar dia macam tu juga. Waktu dia tengah tidur, dia kata kisah ni berlaku selepas beberapa tahun dia tinggal kat situ. Sebelum ni tak ada pun, tapi entah macam mana malam tu berlaku. Yang mana dia tengah tidur dekat dalam bilik, dan kemudian dia terdengar suara TV kuat daripada ruang tamu rumah dia. Menyebabkan pada mulanya lah dia ingatkan tu adik ipar dia lah yang sedang menonton TV. Dan kemudian keesokan harinya dia bangun pagi, bersiap untuk pergi kerja. Dia kata dia keluar daripada bilik kan, nak pergi mandi. Dia tengok TV ni menyala. Dan kemudian bila dia buka pintu bilik adik ipar dia ni, adik ipar dia sedang tidur. Menyebabkan si Hakim ni marah lah. Budak ni dah lah buka TV kuat, lepas tu tak kerti nak tutup pula. Kan karen, betul tak? Dan bukan gangguan tu berlaku satu malam je, berlaku beberapa malam selepas tu. Sampaikan satu masa, dia kata dia bangun daripada tidur. Dia tak tahan sangat. Dia kata dia nak keluar, dia nak sound lah adik ipar dia. Dia bangun daripada tidur ni, keluar dia daripada pintu bilik. Dan kemudian dia tengok dekat depan memang tak ada orang. Dia terus pergi dekat orang kata bilik adik ipar dia ni. Dia buka pintu, dia kata dalam bilik adik ipar dia tak ada orang. Tak ada orang tau. Terus dia kata, adik ipar aku mana kan? Dia pun pergilah ke bilik air. Tengok dalam bilik air kosong. Mana pula pergi budak ni? Dia pun pergi dekat pintu depan. Tepi pintu depan ni ada satu tingkap. Dia buka tingkap ni, dan kemudian dia tengok, motor adik ipar dia tak ada. So adik ipar dia dah keluar lah kot kan. Mesti adik ipar dia dah keluar. So dia kata tengok, dah lah tidur tak tutup TV, keluar pun tak tutup TV. Memang dia marah kan. Dia tutup TV tu, terus masuk tidur. Esoknya dia cakap dengan adik ipar dia, kenapa tak tutup TV? Dah berapa malam dah abang perasan. Kau tahu tak Karen? Dia cakap macam tu. Yang bayar Karen rumah ni aku tau. Dia macam marah adik ipar dia kan. So adik ipar dia kata, mana ada bang? Saya tak ada buka TV. Dia kata macam tu. Jangan nak bohong. Kau tengok TV kan malam kan? Memang saya tengok TV, tapi saya tutup. Dia cakap macam tu. So ada satu malam ni, engkau keluar, lepas tu TV kau biarkan menyala. Tapi siapa yang tengok TV tu? Dia kata macam tu. Mana ada bang? Masa tu saya dah tutup. Dia kata macam tu. Dia tak percayalah apa yang adik ipar dia cakap kan. Berlaku satu malam gangguan ni yang mana terjawab semua. Malam-malam sebelum terjawab tau. Yang mana TV dia dah tutup tau. Adik ipar dia tak ada kat rumah pada waktu tu. Balik ke rumah mak mentua dia. Dikatakan malam tu memang dia last tengok TV. Dia tutup TV dan kemudian dia masuk dalam bilik. Isteri dia dah tidur lah. Dia pun baring. Dan kemudian waktu dia nak terlelap ni, dia macam dengar tau, sama-sama daripada telinga dia macam ada suara TV. Menyebabkan dia buka mata. Dia kata, suara TV rumah aku ke rumah sebelah? Dia fikir macam tu lah. Bila dia dengar betul-betul, ni macam dekat ruang tamu. Dia pun bangun. Dia bangun dan kemudian dia terus keluar daripada bilik. Tengok TV menyala. Sound pula pada waktu tu kuat tau. Dia kata, siapa pula yang buka TV ni kan? Isteri dia kot. Dia cuba berfikir positif lagi lah. Sebab dia tak adalah terfikir TV tu buka sendiri ke apa, tak ada. Dia terus tutup TV. Dan kemudian jalan nak menuju ke pintu bilik dia. Waktu dia nak berjalan ni, dia kata dia dengar TV ni menyala. Sikit terbuka tau. Lepas tu suara TV tu seperti ada orang yang sedang menonton. Menyebabkan dia toleh ke belakang. Dia kata, betul lah TV ni menyala kan. Dia pun tutup TV, tutup plug, cabut. Dia kata ini kali kalau menyala dia tak tahu nak buat apa. So dia terus masuk dalam bilik. Dan malam tu dia tidur dengan lena lah. Tiada lagi gangguan malam tu. Dan malam-malam seterusnya dia cakap dengan adik ipar dia. Dengan isteri dia pun sama. Kalau nak tutup TV, cabut plug. Jadi adik ipar dia tanyalah, kenapa bang? Tak ada, Karen lah. Kalau kau tutup je, kau tak cabut, ada Karen lagi. Dia cakap macam tu lah. So adik ipar dia macam muka pelik kan. Yelah rumah, yelah dia menumpang rumah orang, so dia angguk je lah kan. Lepas daripada malam tu tak ada lagi gangguan lah. Gangguan TV menyala apa semua tak ada. Sebab plug dah dicabut kan. Sampai sekarang pun dia kata kalau plug tu masih pasang pun, apa orang kata, switch on lagi plug tu, tak adalah gangguan TV terbuka sini, tak ada. Pada dia seram lah. Sebab dia nak patah balik. Dia kata part yang dia rasa seram adalah waktu dia nak patah balik, TV tu menyala dengan sendiri. Dan remote pada waktu tu berada di atas sofa. Seperti ada orang yang tekan tau remote tu. Remote tu mungkin terletak atas sofa lah.
Tapi kalau TV tu menyala dengan sendiri, mesti ada orang tekan kan. Tapi atas sofa tak ada orang. Dan itulah gangguan seram yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Akif. Memancing di Sungai Pahang. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir, untuk video kita pada kali ini. Sebelum saya mulakan kisah ini, saya nak bagi tahu lah, kisah ni agak sedikit panjang. Dan saya tak dekat-dekat lah sebab cerita ni best tau pada saya. Yang mana kisah ni diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Mikael. Yang bernama Mikael ni, dia tinggal di area Temerloh dan dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram. Dia memancing bersama rakan dia di Sungai Pahang. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Mikael bagi tahu di kampung tempat dia tinggal ni, di area Temerloh ni, dia ada seorang kawan baik yang mana kawan dia ni daripada sekolah rendah lagi sampailah dia dah berusia 24 tahun, dia masih lagi berkawan baik. Korang bayangkan berapa orang kata berapa lama dia berkawan dengan kawan dia ni kan. Dan nak dijadikan cerita, kisah ni berlaku betul-betul usia dia pada waktu tu 21 tahun. Yang mana dia ni lepas jadi sekolah, dia tak menyambungkan pengajian. Dia kerja kampung apa semua. Dan kawan dia ni pula, yang saya kata kawan baik dia ni, belajar di sebuah universiti yang terletak di utara tanah air. Nama universiti apa semua dia tak cerita dekat dalam email lah. Dan nak dijadikan cerita, pernah berlaku satu hari yang mana dikatakan dia ni waktu tu berada di depan rumah dia. Dan tiba-tiba ada satu motor yang lalu tau. Benda ni berlaku petang. Motor tu lalu depan rumah dia, dia tengok, kawan baik dia yang belajar tu kan. Jadi kawan dia terus singgah. Weh, kau lama tak jumpa siap, dia kata kan. Dia pun berbual lah, mungkin dia tak cerita lah dia berbual apa, tapi dia berbual. Ini contoh lah Weh, lama tak jumpa kau buat apa sekarang? Contoh kan. Dia pun cakap, macam mana kau belajar? Okey tau. Kau mana nak kontak aku kan? Dah ada kawan baru. Dia cakap macam tu. Kawan dia ni pun kata, tak ada lah doh, aku takkan lupa kau lah. Dia kata, aku balik ni pun aku lalu rumah kau tau. Dia kata, kau dari mana ni? Aku daripada Pekan. Dia kata, beli barang sikit. Oh iya ke? Lama tu tak lepak. Jom kita pergi mancing lah. Dia kata macam tu. So Mikael ni kata, mancing kat mana? Mancing tempat biasa lah. Dia kata, lama tu tak mancing dengan kau. Okey lah. Bila kita nak pergi? Malam esok dia kata macam tu. Okey, boleh? Kita dua je ke? Kita dua je lah, dia kata kan. Okey. Kawan ni pun balik dan orang kata dia pun masuk ke dalam rumah kan. Sampailah malam yang dikatakan dia nak pergi mancing ni. Dikatakan dia mancing di Sungai Pahang tau. Saya tak tahu Sungai Pahang besar kot tak? Boleh ada buaya. Okeylah, balik semula pada cerita dia. Dia pun pergilah memancing dengan kawan dia. Kan waktu tu dia pergi dua motor yang mana dia bawa lah perkakas yang dia perlukan dengan kerusi kecil dia apa semua kan. Dia orang pun cari pot yang baik punya. Dia kata dia letak kerusi apa semua, campak joran, naiklah 2-3 ekor ikan kan. Naik. Tiba-tiba entah macam mana, dikatakan waktu dia tengah mancing ni Mikael tau, nampak dulu Mikael tengah mancing, tiba-tiba di seberang sungai ni kan, bahagian tanah seberang sungai dia ni, di tepi di sebatang pokok tau, mana dia kata dia nampak macam ada satu kelibat. Mana kelibat ni berbentuk seperti perempuan berkain putih dan kemudian rambutnya panjang. Tapi daripada jauh lah sebab gelap pada waktu tu kan. So dia kata, betul ke apa yang dia nampak ni kan? So dia pandang kawan dia. Kawan dia duduk kat sebelah tengah mancing kan. So dia kata, cuba kau tengok kat depan. Dia kata, kenapa? Tengoklah. Kau nampak tak? Dia kata itu kan. Kawan dia terus macam, kau ni tak payahlah tegur. Dia kata tu. Bukan, dekat tepi pokok tu aku nampak macam ada binatang lah. Besar siap. Dia kata macam tu. Kawan dia pun pandang kau. Dia kata, mana ada? Ada dekat pokok tu lah. Kau tengok tu kat pokok besar tu. Dia pun tengok. Kawan dia tengok kan. Itu bukan binatang tu. Dia cakap macam tu kan. Aduh, macam mana ni? Mancing lah. Kita tak kacau dia tak kacau kita lah. Mikael cakap macam tu. Dia orang teruskan juga niat untuk memancing ni. Dan entah macam mana, waktu dia tengah mancing ni, lepas daripada dia orang nampak tu, terus dia orang tak dapat ikan tau. Dia kata mungkin ni kebetulan lah, tapi memang tak ada satu ikan pun yang naik. Tukar, tarik umpan habis, pasang umpan baru balik. Nanti tarik lagi umpan habis.
Dan waktu di tengah mancing ni, entah macam mana kawan dia ni yang berada di sebelah kanan dia ni, pada waktu tu tengah duduk, dia kata, "Ish, Kail, kau bawa?" Dia kata macam tu. Waktu ni Mikail kata dia pandang. Bawa apa? Dia kata dia pandang kawan dia. Dia kata dia nampak betul-betul dekat sebelah kawan dia, tapi jarak dia agak jauh lah, lebih kurang dalam 5 meter macam tu. Ada satu susuk tubuh perempuan yang berambut panjang yang dia nampak dekat seberang sungai tadi. Waktu tu benda ni macam tengah tengok ke arah diorang yang sedang memancing. Apa lagi, Mikail kata dia nampak je, dia terus pejam mata. Astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia nyanyi dekat dalam, dia nyanyi pula dah, sorry. Dia baca dekat dalam hati dia ayat-ayat yang dia tahu. Baca dalam hati, keluar dekat mulut dia baca. Kawan dia kan yang berada di sebelah dia ni terus tanya dia, Mikail, asal kau nampak apa? Dia kata macam tu. Dia baca je, dia tak pedulikan kawan dia ni. Terus kawan dia macam faham lah. Dia ni nampak satu kot kan. Ini Mikail tak nampak. Mikail kata waktu tu dia pejam mata. Kawan dia terus azan. Tau. Tapi bukan azan yang kuat dah. Allahu Akbar, Allah tak. Dia azan macam untuk mereka berdua je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Itu kan. Macam azan perlahan lah. Sampai kawan dia habis dia azan kan. Sampai la ilaha illallah. Lepas tu senyap sekejap. Lepas tu kawan dia kata, kau nampak lagi tak? Pandang aku lah. Dia kata macam tu. Si Mikail ni dia tengah baca kan. Bila dia dengar kawan dia cakap macam tu, dia pandang. Dia nampak pula benda yang berdiri tadi tu sedang menyangkung betul-betul dekat sebelah kawan dia. Tapi apa yang lebih menakutkan, wajah benda tu kan, ibaratnya lah kawan dia tengah duduk kursi kecil ni, benda tu sedang cangkung pandang ke arah mereka, mata pandang kawan dia macam tu. Ni apa yang ditulis lah. Sekali lagi dia pejam mata, dia baca lagi ayat kursi. Dia kata dia tak nak lari sebab dia tak nak tinggal kawan dia seorang-seorang kat situ. Kawan dia tengok bila Mikail pandang balik ke depan pejam mata, kawan dia azan lagi sekali. Korang bayangkan. Dia azan sampai habis. Selang beberapa waktu, Mikail kata dia buka mata, dia tengok benda tu dah tak ada lagi. Nak guna kawan dia cakap dengan Mikail lah, kau nampak apa tu? Dia kata, aku rasa kita balik lah. Dia kata tu kan. Balik? Jom lah balik lah. Dia kata. Dia pun kemar barang dia, terus nak balik. Dan kemudian si Mikail dia kata dia nak balik rumah terus lah. Tapi kawan dia kata, kita jangan balik rumah dulu lah. Kita singgah mana-mana, warung ke? Dia kata macam tu. Dia singgah warung dulu doh. Aku dengar orang tu cakap, kalau kita nampak apa-apa, kita jangan terus balik rumah, kita berhenti dulu, minum-minum ke? Dia kata macam tu lah. So si Mikail dia pun bersetuju. Dia pergilah ke satu kedai minum kan, warung lah senang cerita. Duduk dekat situ, sambil tu dia berbual dengan Mikail ni apa yang dia nampak. Waktu ni Mikail takut lah. Sebab Mikail kata benda tu, Mikail pula, kawan si Mikail ni takut lah sebab benda tu berada betul-betul kat sebelah dia. Dan sedang dia berbual berdua ni, entah macam mana, dia kata si Mikail ni lah, dia nampak betul-betul dekat depan meja dia ni ada satu meja yang pada waktu tu ada keluarga tau, macam family tau. Yang mana ada 2 orang anak orang tu dah besar. Lepas tu ada 2 orang lagi kecil. Kira 6 orang lah satu meja tu kan. 2 orang budak yang kecil ni pandang ke arah meja diorang ni tau. Pada mulanya si Mikail ni tak perasan, kawan dia yang perasan. Dia kata, apa hal tu? Budak-budak ni tengok kita. Dia cakap macam tu. Mana? Ni meja depan ni. Dia cakap macam tu. Mikail pun pandang. Bila Mikail tengok, sebenarnya mata budak ni, budak 2 orang ni kan, anak orang depan meja ni, bukan pandang ke arah dia orang, tapi pandang ke kerusi, betul-betul dekat sebelah kawan si Mikail. Maknanya mungkin budak ni nampak sesuatu ke apa ke, itu dia tak pastilah sebab dia tak nampak. Dia duduk situ sampai lebih kurang pukul 11.30 tau. Pekerja kedai tu pun, pekerja warung tu siap cakap dengan dia orang, bang, lagi 10 minit kita nak tutup tau. Dia cakap tu. Okey. Kita orang nak gerak ni. Dia kata, okey. Dia pun bayar. Dan kemudian dia terus balik ke rumah lah. Alhamdulillah tiada apa-apa yang ikut ke apa, tak ada. Dan dalam kisah ni pada saya menarik sebab bukan saja kisah seram, malah dia ada satu elemen, orang kata, friendship tau. Persahabatan yang saya rasa kita boleh contohi lah. Sebab yelah, bayangkan dia dah nampak benda tu kan, berada dekat dengan dia orang kan, dia tak lari.
Dia kata dia tak lari sebab dia tak nak tinggal kawan dia seorang. Dan kawan dia ni pun mungkin lah kawan dia pun tak nak lari sebab disebabkan kawan si Mikael ni lah. Tapi itulah kawan dia tak nampak. Betul tak? Kawan dia nampak yang dekat pokok tu je. Dekat sebelah dia tak nampak. Kalau dia nampak saya rasa hilang juga dia daripada situ. Betul tak? Itulah kisah menarik. Kisah seram menarik yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Mikael. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya di Sembang Kopi dan juga semua para penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda takkan terlepas apa-apa video baru yang saya akan upload dalam channel saya ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.